Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Letih kah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, pada hari ini hari kedua anda berada dalam majlis Suai Kenal. Okay. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pengacara majlis, saudari pengacara majlis yang berusaha, Lieutenant Muhammad Zaki, Timbalan Pengarah Operasi MSK sesi Disember 2020, barisan sukarelawan dan seterusnya siswa-siswi baru sesi Disember 2020. Okey, SEM 1 kan. Okey, banyak program dekat sini. Kita ada mechanical, electric, awam, commerce, IT. Betul? Okey. So, dekat sini saya akan taklimatkan anda semua tentang taklimat disiplin yang sepatutnya disampaikan oleh Tuan Rahman. Tapi Tuan Rahman ada urusan, so saya sampaikan bagi pihak dia. Okey, taklimat disiplin untuk sesi 2020 dan juga sepanjang pengajian anda di Polimas. Okey. Apa yang perlu anda tahu dan apa yang perlu anda ikut, apa yang anda tak boleh buat, apa yang anda boleh buat. Okey, benda yang positif selalunya boleh buatlah. Tapi kalau benda negatif ni selalunya kita tak buat. Okey? Okey. So, kat sini kita ada taklimat disiplin dan aku janji ni maksud dia anda semua berjanji bahawa anda akan mengikut segala peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh Polimas dan Politeknik Malaysia. Okay, sebab kita ada akta Politeknik ya. So anda kena ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Tak boleh sembrono sahaja. Okey, sambil-sambil itu tu ada makanan sedang diedarkan. Okey, sebab tu anda lapar kot, tu yang macam tak bersemangat kan hari ni. Okey, sejuk kah? Sejuk. Allah. Okey. Tutup satu ekor lah. Kurangkan sejuk. Okey. So, saya teruskan dengan taklimat sebab nanti anda pun ada lagi taklimat-taklimat lain yang perlu anda dengar, okey, supaya anda semua lepas ni tahu apa yang you all nak kena buat. Okey, sebab taklimat-taklimat ni sangat penting. So beri perhatian sebab nanti bila awak dah start belajar nanti takut tak tahu. Okey, nak pinjam buku kat library macam mana, nak guna fasiliti ni macam mana. Okey, sebab kita sekarang ni kelas hybrid. Kelas hybrid ni maksud dia kelas lecture selalunya kita buat online. Okey, mengajar secara online dan juga tutorial. Tutorial ni adalah satu sesi bersama pensyarah, dia akan ajar balik pengiraan ataupun penerangan. Okey, tu face to face. Anda perlu hadir ke kelas dan menghadiri sesi tutorial. Okey, selalunya tutorial kita buat face to face dan kelas secara online. Okey. So yang akan ada dalam Polimas adalah semester 1 dan juga semester 5. Okey, semester 2, 3 dan 4 akan berada di rumah masing-masing, belajar secara online. Okey, sebab anda semester 1 so kena duduk kat Polimas lah, mengenali Polimas. Okey. Okey, so saya masuk kepada taklimat disiplin. Okey, sebelum tu saya tanya semua sihat hari ni? Ada siapa sakit? Tak ada Alhamdulillah, tak ada sakit perut, semua tak ada. Makan okey? Sarapan pagi tadi belum? Dah, okey. Alhamdulillah. Okey, tu ada tu sukarelawan hantar apa tu? Hantar ayak kering tekak. Okey, so seterusnya. Okey, definisi disiplin. Apa yang dimasukkan dengan disiplin? Okey. Mengikut Kamus Oxford, Advanced 5 disiplin didefinisikan sebagai is the practice of training people to obey rules and orders and punishing them if they do not.
Okey, mengikut Kamus Bahasa Melayu terbitan Utusan Publication and Distribution Sdn Bhd, mendefinisikan disiplin sebagai kepatuhan, kesetiaan dan ketaatan kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan. So, apa yang dikatakan dengan disiplin adalah satu, kepatuhan terhadap peraturan. So, anda semua kena patuh dengan peraturan yang ditetapkan. Okey, ada banyak definisi lain lagi. Okey. Antaranya adalah latihan, terutamanya pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri mengikut peraturan yang ditetapkan. Sekiranya tidak melakukan perkara tersebut, maka anda boleh didenda. Okey, itu biasa. Kalau dengan disiplin ni, bila buat salah, confirm kita akan kena denda atau ada punishment. Dekat sekolah dulu pun sentuh juga kan. Kadang dulu masa kat sekolah rendah, berdiri atas kursi kan kalau tak buat kerja sekolah. Dekat poli ni tak ada berdiri atas kursi ya. Tak ada lah, sebab kita treat you all macam adult. Sebab you all adalah young adult, dewasa muda. Okey, ke nak treat macam budak-budak berdiri atas kursi, malu lah. Betul tak? Kalau sekolah rendah tu okey lah kan, kita boleh terima sebab perasaan malu tu tak ada lagi. Dia jadi seronok kan, siap atas kursi boleh main tubuh tampak lagi dengan kawan sebelah. Betul kan? Zaman dulu kecil-kecil saya biasa berdiri atas kursi kan, sebab cakap kat belakang. Masa sekolah rendah, sekolah menengah tak buat dah. Bila sekolah menengah ni dah rasa dah dewasa kan, so dia ada perasaan malu tu datang lah. Tambah kalau ada awet segak sebelah tu pula, kalau hak lelaki tu dia cover tu lah, control handsome. Yang perempuan control ayu. Okey, takut lagi lelaki tu nampak dia ni kerek minah ni kan, so dia akan cover malu dia. So bila orang dah ada perasaan malu, dia tak akan buat salah, dia kurangkan buat salah. Sebab apa? Bila kena punishment dia malu. Betul tak? Kena masuk mahkamah dan sebagainya. Kat Politeknik kita ada mahkamah. Okey, dekat Polimas kita ada mahkamah. Bila anda dikenakan tindakan tata tertib, anda akan dihadapkan ke mahkamah Polimas atau mahkamah Politeknik lah. Okey, di mana dia punya yang besar ni adalah pengarah Polimas dan juga jawatan kuasa disiplin. Okey. Okey, Jawatan Kuasa Disiplin Pelajar atau JKDP. Okey, semua pelajar Polimas tertakluk kepada peraturan-peraturan di bawah Akta 174, Akta Institusi Pelajaran, Tata Tertib 1976 dan segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polimas dari semasa ke semasa. Buku Panduan dan Peraturan Am Pelajar Politeknik Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia yang diedarkan kepada pelajar merujuk muka surat 21 hingga 37 mengandungi maklumat-maklumat terperinci yang perlu dipatuhi oleh semua pelajar sepanjang tempoh pengajian di Polimas. Okey, anda juga dibekalkan dengan buku peraturan. Ada? Ada buku peraturan? Ada kan? Saya rasa memang ada. Setiap pelajar Polimas yang masuk ke Polimas, dia akan ada buku peraturan. Betul? Ada kat awak sekarang? Kesimpan kat bilik bagi tikus baca, kata Tuan Rahman. Google Classroom. Oh, okey. Sekarang canggih semua boleh dalam Google Classroom, dalam Dropbox, cloud, simpan dekat wan kat atas tu. Okay. Bahasa nak ambil turun. Ya. Okey, sekarang ni canggih tak perlu dah kita ambil physical kan, kita boleh simpan semua dalam handphones. Okey, green technologies. Kita kurangkan penggunaan kertas. Okey, tapi ada benda-benda penting tu kita kena print jugalah. Okey, macam soalan-soalan nak belajar nota-nota kena print, jangan tengok dalam handphone, berair mata tau. Jangan save duit tak nak print nota dan baca. Okey, bila you kat tangan you boleh highlight kan. Kalau you tengok kat handphone macam mana nak buat? Betul? Okey, so ada Jawatan Kuasa Disiplin Pelajar atau JKDP. Okey, Jawatan Kuasa Disiplin Pelajar adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah di Polimas. Okey. Anda boleh tengok slide tu, kiri kanan. Nampak Okey. Okey, peraturan-peraturan ini bertujuan mewujudkan satu suasana yang aman lagi harmoni, menjadikan Polimas sebagai suatu tempat yang selesa untuk menimba ilmu. Okey, kalau tak ada polis ataupun jawatan kuasa disiplin ni, caca marba jadi. Okey. Yang lelaki lagu ni, yang perempuan lagu ni kan. So, JKDP ditubuhkan untuk memantau dan menguat
kuasakan peraturan-peraturan yang diguna pakai di Polimas. JKDP dipengerusikan oleh pengarah Polimas. Pemantauan disiplin pelajar bukan sahaja dilaksanakan di dalam kampus tapi melibatkan juga semua pelajar yang tinggal di luar kampus. Okay, kadang-kadang JKDP ni juga meronda di kawasan-kawasan perumahan yang mana pelajar-pelajar sewa dekat luar. Okay, kita pergi ronda. Okay, macam ada kes itu sebelum ni ada, kita tengok ada yang lelaki dan perempuan berada dalam satu rumah. Walaupun dengan alasan belajar tapi tak logik akal. Lelaki dan perempuan berada dalam satu rumah sebab nak belajar. Dia kata, salah ke cik? Awak ni salah tak? Tentu terang lagi bersuluh salah lelaki dengan perempuan dalam satu rumah belajar kan. Walaupun ramai 6 perempuan 4 lelaki tapi masih lagi tidak boleh diterima akal. Okey, tak boleh. Kalau dekat luar rumah tu kita boleh terima lah kan, dekat posh ni dalam rumah. Okey, so tak boleh. Benda tu adalah salah. Okey, so anda lepas ni kalau duduk kat rumah sewa jangan buat benda-benda macam tu. So kita ada kuasa yang diperuntukkan oleh Polimas untuk ke rumah anda. Faham? Dia kata, ni rumah sewa saya, cik tak boleh masuk. Salah. Sebab anda belajar Polimas, anda tertakluk kepada undang-undang Polimas. Jelas Kalau ke rumah sendiri tu tak adalah kita orang kata tak boleh lah rumah sendiri kan. Sebab mak ayah ada tu. Mak ayah tu dikira tanggungjawab dia. Kan, takkan kita ketuk rumah, pakcik nak cek anak pakcik macam mana, okey tak? Tak adalah. Okay, kalau rumah parents kita tak usik, kita tak kisah. Sebab apa? Mak dengan ayah ada di rumah, so dia boleh pantau awak punya disiplin. Betul? Takkan mak ayah nak bersekongkol dengan awak kan? Masuk rumah lelaki perempuan sekali, betul tak? Mak ayah dia bagi parang panjang. Mani mai. Okey, kita tengok carta organisasi disiplin. Okey, pegawai hal ehwal pelajar tertinggi iaitu pengarah Polimas sendiri. Kemudian kita ada ketua jabatan hal ehwal pembangunan pelajar. Okey, kita tengok Cik Walid ketua jabatan HCP. Kemudian pegawai hal ehwal pelajar kebajikan dan disiplin. Kita panggil KD. Kebajikan dan disiplin. Ini awak kenal juga. Kenal? Tuan Rahman. Tu dia KD. Dan pegawai disiplin Polimas, saya, dan juga jawatan kuasa disiplin pelajar di bawah jabatan masing-masing. Kita ada JKA, JKE, JKM, JP, JPA, JMSK dan juga JTMK. Apa benda tu, singkatan-singkatan tu nanti awak belajar sendiri awak tahulah. Okey, macam JKA tu Jabatan Kejuruteraan Awam. Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Perdagangan, Jabatan Pengajian Am, Jabatan Matematik, Sains dan Komputer, Jabatan Teknologi Maklumat dan apa komputer? Komunikasi. Komunikasi. Okey, JTMK. Okey. Dan last sekali bawah tu adalah pegawai disiplin jabatan lah. Okey, di bawah jabatan masing-masing. Okey, so saya perkenalkan pegawai hal ehwal pelajar tertinggi iaitu Meja Kehormat Muhammad Noor bin Syahuddin. Okey, AMK itu adalah pengarah Polimas pengarah Polimas. Okey, dia Meja Kehormat keaskawatannya. Okey, seterusnya. Okey, ini pegawai disiplin jabatan itu Puan Salmiah binti Cik Ahmad. Ini adalah timbalan pengarah akademik Polimas. Okey, Puan Salmiah pun adalah di bawah jawatan kuasa disiplin Politeknik Okey, Puan Salmiah binti Cik Ahmad merupakan timbalan pengarah akademik. Next. Okey, seterusnya Dr. Muhammad Azmin bin Maksaman. Okey, ini adalah timbalan pengarah sokongan akademik Polimas. Okey, dia juga di bawah jawatan kuasa disiplin. Okey, so dia mereka bertiga ni adalah pengurusan tertinggi di Polimas. Merupakan kalau jadi macam dalam mahkamah tu hakim lah. Kalau tak ada tiga-tiga ni selalunya akan ada lah bila menghukum pelajar sekiranya terdapat tindakan tata tertib. Jelas? Okey, next. Okey, Ketua Jabatan Haiwan Pelajar, Meja Bersekutu Pertahanan Awam Ahmad Walid bin Mat Yusof. Okey, dah kenal dah kan? Dah pernah berucap di sini kan, sebagai kata-kata haluan dan sebagainya. Ini adalah Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Okey, ini adalah KD, Kebajikan dan Disiplin, Kapten Bersekutu Pertahanan Awam Abdul Rahman bin Muhammad yang selalu bersama anda, kan? Next.
Okey, Pegawai Disiplin Polimas PDP, saya Korporal Muhammad Rizal Zulkifli. So kenal lah muka saya, 3 tahun duduk sini belajar. Okey, next. Okey, kemudian kita ada Pegawai Disiplin Jabatan di bawah ACP, itu Ustaz Helmi bin Sulaiman. Ini untuk Pegawai Kebajikan Polimas. Okey, Ustaz Helmi adalah ACP. Kemudian unit psikologi juga merupakan pegawai disiplin, iaitu Cik Muhammad Suhaimi bin Mak Zain, kaunselor Polimas, kaunselor bertauliah. Ada masalah boleh jumpa dia, masalah cinta dan sebagainya boleh jumpa Cik Suhaimi, tak ada masalah. Cik Suhaimi dia ada cara untuk menyelesaikan masalah, dia akan bagi nasihat dan sebagainya. Masalah apa-apalah, okey. Pelajaran dan sebagainya. Okey. Kalau awak ada masalah nanti, kalau result awak jatuh, dia akan panggil awak secara sukarela lah. Jangan susah hati. Result down, dia akan panggil bagi counselling. Apa masalah? Okay, okay, next. Okay, ini di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, ketuanya diketuai oleh Meja Bersekutu Pertahanan Awam, Cik NS Rahim Muda bin Meh, sentiasa muda. Okay, sebab nama ada muda tu sentiasa muda. Okay, Cik NS Rahim. Ini adalah Ketua Disiplin Jabatan Elektrik. Okay, next. Okay, dibantu oleh Puan Rosmawati binti Abdul Razak, Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Encik Azri Syam bin Abdul Rahman, okay, di bawah Jabatan Kejuruteraan Elektrik juga. Dan juga Meja Bersekutu Pertahanan Awam, Ramli bin Mak Amin, okay, Haji Ramli. Okay, ini adalah pensyarah-pensyarah Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Encik Muhammad Amran Erwani bin Haimi, juga Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Ramainya elektrik. Okey, dan Encik Muhammad Bun Yamin bin Ismail, pensyarah Jabatan Elektrik. Selalu ada kat bengkel, Cik Bun ni, kaki pancing. Siapa suka minat pancing boleh join dengan dia. Okey, next. Okey, Jabatan Kejuruteraan Awam diketuai oleh Encik Samsul Nizan bin Muhammad Ehsan, okey, Pegawai Disiplin Jabatan Kejuruteraan Awam. Next. Dibantu oleh Cik Wan Rosidi bin Wan Cik, gambar saya tak dapat cari. Nanti awak cari dekat Jabatan Kejuruteraan Awam. Untuk pelajar JKA, siapa JKA? Kejuruteraan Awam? Ada? Berapa orang? Ramai? Cari Cik Wan Rosidi lah. Okay, next. Okay, Cik Azhar bin Abdul Aziz, Pegawai Disiplin Jabatan Kejuruteraan Awam. Cik Anwar Simon, okay, Jabatan Kejuruteraan Awam juga. Puan Asikin binti Abdul Wahab. Okey, ini semua pegawai-pegawai disiplin Jabatan Kejuruteraan Awam. Okey, seterusnya Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey, ini ketuanya Cik Mufili bin Mahadi. Okey, pegawai disiplin Jabatan Mekanikal. Okey. Cik Zainul bin Hashim. Okey, pegawai disiplin JKM. Puan Hashimah binti Habibi. Ini task untuk JKM, cari siapa dia Puan Nur Hashimah Habibi. Siapa JKM? Jabatan Kejuruteraan Mekanikal? Ada mekanikal? Oh, tak ramai dah. Mungkin ada kat bilik ramai atau kat luar kan? Okay, next. Cik Abdul Latif bin Abdul Razak untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Puan Salmi binti Abdullah, okay, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Okey, untuk Jabatan Perdagangan, okey, saya sebagai Ketua Disiplin untuk Jabatan Perdagangan. Okey, saya ajar accountancy dan juga marketing. Okey, so pelajar JP, mana pelajar JP angkat tangan? JP ramai ni majoriti. Ramai perempuan, lelaki kurang. Okey, standard lah. JP memang kita kenal. Pensyarah pun 65 orang, lelaki 9 orang je. 50 lebih tak lain semua perempuan. Okay, so sama dengan Tuan Zaki kat depan, Jabatan Perdagangan juga. Okay, next. Okay, Lieutenant Muhammad Zaki bin Osman kat depan tu. Okay, dia juga Jabatan Perdagangan. Okay, pensyarah accounting. Next. Puan Sakinah binti Taib. Okay, juga pegawai disiplin jabatan. And then Cik Roshidi bin Bakar, pegawai disiplin Jabatan Perdagangan. Puan Musliza binti Muhammad. Dr. Nur Aziza binti Abdul Aziz. Okey, jumpa dia panggil doktor Okey, Dr. Nur Aziza juga unit keusahawanan. Okey, dan juga pegawai disiplin jabatan. Okey.
Dan juga Puan Rafidah binti Hussein. Okey, ini untuk pelajar JP untuk mencari siapa dia Puan Rafidah. Okey, saja tetap satu jabatan mesti ada satu tanda gambar kan. Okey, cari gambar Puan Rafidah. Okey, next. Okey, seterusnya Jabatan Pengajian Am itu diketuai oleh Ustaz Muhammad Khairi bin Syafi'i. Okey, dulunya sebetulnya Lieutenant Muhammad Khairi, dia pun askar wataniah juga. Okey, Ustaz Muhammad Khairi ni juga pegawai disiplin untuk MSK. Pernah jumpa dia? Tak pernah jumpa. Dia pun pegawai disiplin untuk MSK sebenarnya. Dia dengan saya. Untuk MSK kali ni pegawai disiplin 2 orang, saya dan juga Ustaz Khairi. Okey, terus. Dan juga Ustaz Mazlan, okey, untuk JPA Jabatan Pengajian Am. Seterusnya Puan Rohani binti Abu Bakar, juga daripada Jabatan Pengajian Am. Okey, yang ni JPA ni ajak bahasa Inggeris dengan pendidikan pendidikan Islam. Okey, moral dan sebagainya. Okey, JPA Jabatan Pengajian Am. Okey, seterusnya JTMK diketuai oleh TS ataupun Teknologis Mahani binti Zakaria. Okey, dia ada orang gelaran TS ni, orang teknologis, orang pakai IT. Okey, seterusnya. Okey, dan juga Encik Supian bin Jolin. Siapa daripada JTMK kat sini? Ada JTMK IT? Okey, cari siapa dia Encik Supian. Okey, next. Kemudian JMSK diketuai oleh Wan Muhammad Azri bin Wan Ibrahim. Okey, JMSK ni adalah satu jabatan sokongan yang mana dia ajar matematik kejuruteraan. Okey, next. Dan Nur Jamilah binti Ishaq, okey, jabatan JMSK juga lagi. Cik Muhammad Nasir Rejab di jabatan JMSK. Dan untuk asrama, okey, diketuai oleh Kapten Bersekutu Pertahanan Awam, Cik Saiful Nizam bin Sa'ari. Kenal tak? Dia fellow di asrama. Okey, dulu ketua fellow, sekarang dia berehat jadi fellow sahaja di asrama Polimas. So awak akan berurusan dengan Cik Saiful. Okey, next. Dan juga Encik Sudirman bin Salim. Nama macam nama sama macam penyanyi arwah penyanyi Sudirman. Sama, okey. Awak boleh cari juga Cik Sudirman dekat asrama. Mana duduk asrama. Next. Dan juga Hajah Masri bin Ahmad. Okey, orang lama ni. Okey, Hajah Masri, Puan Masri ada di asrama. Pegawai disiplin jabatan untuk asrama. Next. Okey, seterusnya kita akan tengok pada apa senarai kesalahan tata tertib sepanjang pengajian di Polimas ni. Anda jangan buatlah benda-benda di semua. Okey, kaedah 26A dan 47 Akta 174. Okey, Akta institusi. Okey, Akta 174. Okey, senarai kesalahan tata tertib. Kita ada kesalahan rupa diri, kesalahan kolej kediaman atau asrama, kesalahan perpustakaan, kesalahan perlakuan, kesalahan menginap dan juga kesalahan lalu lintas. Kita ada polis trafik dalam ni ya. Okey, seterusnya. Okey, sasiah dan rupa diri pelajar. Okey, next. Lupa tukar slide ni. Okey, ini merupakan rupa diri pelajar lelaki. Okey, baju t-shirt berkollar sahaja. Okey, ke kuliah mesti t-shirt berkollar kecuali anda sedang bersukan. Okey, kalau anda bersukan dekat kawasan asrama, anda boleh pakai t-shirt round neck, tak ada masalah. Tapi mesti lengkap berpakaian sukan lah, dengan seluar seluar track shoot dan juga kasut sukan. Okey. So next, tidak sendat atau gambar yang keterlaluan. Faham tak? Okey, jangan ada gambar tengkorak tau ni. Okey. Gambar setan ke devil ke dan sebagainya tu, jangan ada gambar yang terlalu keterlaluan atau kelucahan melampau. So tak boleh, tak dibenarkan sama sekali ya pakai pakaian macam tu. Okey, ataupun pakai baju boleh pakai baju Melayu moden. Kalau rasa-rasa nak pergi ke kuliah pakai baju Melayu mesti bersampin tak ada masalah. Tapi orang tengok pelik. Okey. Sebab kita tak ada kuliah hari Jumaat Kalau ada kuliah hari Jumaat tak apa, kita boleh pakai sampin terus pergi sembahyang Jumaat tu tak. Tapi dekat Kedah ni kita cuti hari Jumaat. So tak ada kuliah pada hari Jumaat. So tapi nak pakai baju Melayu tak ada masalah sebab ia merupakan baju kebangsaan. So boleh kita terima kalau datang kelas hari-hari pakai baju Melayu.
Okay, ada 5 pasang tukar color hari-hari. Tak ada masalah. Dibenarkan. Okay. Seterusnya, pakaian sukan dibenarkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okay, seperti mana yang saya katakan tadi. Okay, untuk seluar. Jenis jin bertampal, lusuh atau koyak tidak dibenarkan sama sekali. Makna katanya seluar yang poket tampal, ada nampak jahit poket macam tu adalah tidak dibenarkan. Dia mesti seluar slack, nampak line tu saja. Dia tak ada jahitan di keluar, itu jahitan tampal tak boleh. Salah. Ataupun seluar yang banyak poket di tepi kiri kanan tu. Okey, yang tu pun tak boleh. Seluar slack sahaja dibenarkan untuk hadir ke kuliah. Seluar pendek paras lutut tidak dibenarkan sama sekali. Jangan buat hipster tahun ni pakai seluar pendek. Okey. Sekarang orang muda sekarang pakai seluar pendek kan, betul tak? Keluar pergi dating ataupun pergi tengok wayang dia pakai seluar pendek. Berasa segak kaki Allah Tuhanku. Hanya Tuhan yang tahu. Kan? Dengan kurapnya, dengan kudir buta semua ada. Tak malu kau orang relax pakai seluar pendek. So jangan buat macam tu lah. Kan kalau putih melepak tu gagah tak okay? Betul tak? Malu kau orang. Okey, kasut hendaklah menutup bahagian belakang tumit. So tak boleh pakai kasut di depan tutup, belakang kau nampak tumit, tak boleh. So pakai kasut yang macam mana awak pakai sekarang lah. Okey, untuk ke kuliah. Okey. Slipper adalah tidak dibenarkan sama sekali untuk ke kuliah. Okey, ataupun sebarang urusan di pejabat tak boleh pakai slipper. Okey. Takkan nak pergi dalam kawasan asrama tu boleh lah, takkan nak pakai kasut tumit tinggi dalam asrama tu tak. Kan nak pergi toilet pakai kasut tumit tinggi, selerak. So boleh pakai slipper dekat asrama. So kalau nak berurusan dengan pejabat asrama tak boleh pakai slipper. Mesti pakai kasut kasut bertutup, tak kisahlah pakai kasut sukan ataupun kasut potong atau kita pakai kasut hitam tu lah. Okey, boleh kasut bertutup yang sesuai. Okey, next. Okey, rambut pelajar. Model pun gampang. Ganas sangat. Askar mana depan ambil ni? Okey, rambut mesti macam ni. Okey, jangan mencecah collar. Okey, jangan panjang macam saya tengok ada yang belakang-belakang tu rambut macam K-pop. Okey, panjang-panjang tebal dan sebagainya. Okey, boleh. Rambut nak berfashion dan sebagainya, tapi pastikan rambut tu kemas dan pendek. Okey. Sebarang warna pada rambut adalah tidak dibenarkan sama sekali. So you jangan duk main hijau kuning macam traffic light, jangan. Okey, adalah tidak dibenarkan sama sekali. Kan? Kalau dia natural semua putih, tak ada masalah. Kan? Tapi hari ni main hitam, esok putih black. Saya tua dalam masa sehari, cik, tak baca nak. Sehari je, malam tadi saya tidur, saya hitam lagi rambut, esok pagi bangun putih dah. Okey. So tak boleh jangan warnakan rambut anda. Biarkan dengan warna hitam tu. Okey. Ada yang rambut yang karat-karat belakang tu, dia kata natural, saya nak tengok dalam 10 hari tengok natural ke tak. Tak ada lagi lah orang Malaysia ni rambut keluar-keluar tu color blonde. Betul tak? Kan? Color apa? Kekuning-kuningan tak ada. Betul tak? Adakah? Orang Malaysia keluar-keluar rambut blonde, warna perang kekuning-kuningan ada? Tahu saya tak ada lagi lah. Kalau mix kahwin dengan Mak Saleh, mak ayah dia orang Mak Saleh, gagah lah kan. Memang ada lah. Gen tu kalau Melayu betul tu, memang tak ada lah. Tambah Jawa ke apa kan memang tak ada lah. Okey. Boleh lah. So jangan warna rambut. Okey. Yang perempuan kita tak nampak, lelaki ni. Okey. Yang non muslim pun tak boleh. Okey. Rambut mesti macam ni kemas, pendek. Macam ni ada ramai yang rambut pendek dan kemas, bagus. Cuma atas tu yang tebal-tebal tu, yang serabut tu macam dengan kalau apa nama ni, lalat masuk pun sesat, lebah masuk pun mati, kering dalam tu, cicak masuk pun mati, tak jumpa jalan keluar. So pastikan boleh potong lah. Kita nipiskan rambut tu boleh. Okay, next. Okay, fashion rambut yang dilarang. Okay, Raza adalah haram. Okay, ini untuk apa nama, lelaki-lelaki yang mana yang minat Cristiano Ronaldo dan sebagainya tu, yang ada ikon-ikon dia orang yang dia orang follow dan terlalu taksub tu. So gambar rambut macam ni tak boleh. Yang ada ukir-ukir di rambut tu, ada line-line tu tak dibenarkan sama sekali.
Dapat tangkap kat saya dengan line-line tu dengan rambut-rambut semua hilang. Dapat? Dapat faham? Nak su saya su. Ni dalam peraturan Polimas. Tak ada masalah. Saya tak heran. Benda yang salah memang saya tak takut untuk saya tegur. Kalau benda tu saya salah, saya sengap lah. Tu dah, nak kata apa kita salah. Dia betul. Kan? Kalau kita tak takut, kita tak salah, kita tak takut tu tak? Saya kalau benda tu betul, saya tak akan tegur. Kalau benda tu salah, saya akan tegur. Okay? Kalau saya jumpa rambut macam ni, ketahuan. Mendapat. Okay? Atau awak sendiri potong, hilangkan benda ni, ataupun saya sendiri tolong potong bagi hilang benda ni. Kita terpulang. Nak yang macam mana? Next. Okay kan? Rambut ni jangan buat yang ni pun jangan. Okay, rambut yang juga dilarang, berwarna. Okay, apa tu ada macam dengan landak apa ada. Lepas tu apa gambar muka belakang tu dia buat fashion lagu tu pula. Ada. So yang ni tak boleh. Dilarang sama sekali. Perempuan mungkin aku ada aku dalam pakai tudung, duduk belakang tu duduk buat lukis-lukis macam-macam belakang tu. Pergi kelas tak apa, pakai serkut, pakai tudung tak nampak. Kawan asrama, kawan bilik nampak. Rambut hang sempoi tu. Ke lelaki tak boleh kata apa, memang nampak jelas. Sebab tak pakai tudung tu tak? Okay, so tak boleh rambut cacak-cacak macam ni semua tak boleh. Pang-pang semua tak boleh lah. Dapat kat saya lempang. Faham? Okay. Tapi tak ada, askar dulu boleh lempang. Askar sekarang tak ada askar lembut, baik. Saya pun tak buat dah sekarang ni, baik dah. Tuan Zaki pun tak adalah lempang-lempang macam dulu. Kita dah kontrol dah, tua dah. Relax. Dulu masa zaman muda lu panas kan. Sekarang ni dah sejuk dah. Tak ada lah lempang-lempang orang. Kita suruh golek je. Kita suruh guling-guling, baring-baring atas rumput tu je. Tak teruk pun, baring atas rumput je, susah lah. Tak susah kan, baring je. Sini-sini tahulah. Okay, next. Okay, berwarna adalah dilarang. Macam saya kata tadi, tak boleh color rambut. Macam ni kan. Ada tak lahir-lahir tu rambut color tu? Tak ada kan? Pelik Keluar-keluar baby rambut biru, wow. Ni keturunan mana ni, alien ke apa? Okay. So tak pernah berlaku lagi lah baby keluar rambut biru. Selalunya hitam ke atau ikut mak ayah dia lah. Kalau perang, blonde dan sebagainya ikut lah. Pada genetik yang ada pada family kita kan. Ada tak kecuali albino lah, something like that. Dia ada defect in genes. So dia akan jadi lain pada yang lain. Okay. So yang normal ni, yang bukan albino ni, so jangan jadi albino lah. Tukar-tukar rambut ada putih dan sebagainya. Okay, next. Okay, rambut ni ini K-pop Korea. K-pop ni rambut apa nama, selepet ombre. Okay, rambut pump melekat di dahi tu kan. So tak dibenarkan juga. Okay, so jangan buat rambut-rambut macam ni, tak sesuai sebagai identiti kita sebagai orang Malaysia. Kan? Adat ketimuran kita tinggi kan. So janganlah buat rambut-rambut macam ni. Okay, walaupun K-pop tu timur juga tapi tak sesuai diikuti. Okay? Bukan dengan norma Melayu ataupun Malaysia kita. Buat rambut-rambut pelik lagu ni. Baik Melayu ke, Cina ke, India ke, jangan buat rambut macam ni. Boleh kat saya mendapat. Okay? Okay, next. Okay, rambut berwarna, memakai subang, anting-anting bagi lelaki. So jangan pakai subang, duk rasa tunjuk rasa sempoi ke mana. Tak ada pakai subang di hidung ke, di telinga ke. So jangan pakai lah. Nah. Ada yang pakai subang kat sini lelaki? Ada tak ada? Lubang subang tak ada je nak pakai kan. So jangan pakai subang tak sesuai. Okay. Dan juga pakai spek macam tu boleh lah, nampak macho, tak ada masalah. Boleh pakai spek walaupun tak ada power. Passion, tak ada masalah. Tak ganggu orang pun kalau pakai spek. Okay. Jangan nak pakai contact lens warna merah, hijau, biru, pakai, tak ada masalah. Sebab dia tak ganggu orang. Okay, boleh. Cuma nanti rosak mata awak lah. Pakai contact lens murah warna kononnya nak matching dengan baju. Baju warna merah, contact lens warna merah. Baju warna kuning, contact lens warna kuning. Tak ada masalah. Ada student saya dulu 2 tahun 3 tahun lepas. Dia pakai baju purple, mata dia warna purple. Okay.
Baju dia warna biru, dia bawa warna biru. Kata, oh matching, matching. Saya ada banyak set cik, color macam-macam. Sakan. Okey. Itu tak ganggu saya, tak ada masalah, teruskan. Okey. Rambut-rambut memang tak boleh lah. Mata tak ada masalah sebab dia bukan kekal, dia bukan permanent. Tapi saya tak galakkan sebab nanti boleh rosak mata awak. Okey, kalau anda pakai spek walaupun awak ni tak rabun, teruskan, tak ada masalah. Okey, kata tu cik, saya ni nampak lebih handsome kalau pakai spek. Okey, teruskan. Tak ada masalah. Okey, yang perempuan nampak lebih ayu kalau pakai tu, kan. Tak ada masalah, teruskan. Okey, buang duit je. Yang tak perlu pakai. Kalau rabun kena pakai lah kan, kita tak nampak pula kan kuliah. Okay, kalau tak perlu pakai jangan pakai. Tapi kalau nak pakai juga teruskan, tak ada masalah. Okay, next. Kau merasa duit banyak kan, nak beli spek, teruskan. Okay. Okay, etika pakaian pelajar lelaki. Okay, ini adalah etika pakaian pelajar lelaki seperti mana anda pakai sekarang. Smart. Okay. Sangat smart. Okay. Sekarang ialah pergi kuliah nanti, tak apa-apa mai. Okay. Kita panggil baju tak in. Lepas luar, okay, apa ingat pergi pasar malam, apa ingat pergi shopping, kan? Fashion sana, fashion sini. Saya senang saja, mai kuliah kita pakai baju tak in masuk dalam. Okay. Lepas kuliah, habis keluar pintu Polimah, hampa nak buka apa, buka lebih lah. Siapa minta larang? Tidak. Kalau buka semua orang kata gila budak ni. Aku nak lepas baju di luar kan, kononnya macho, baju lepas luar. Baju macam saya tak apa lepas luar. Sebab ni baju korporat. Ya, baju korporat, baju batik, kalau siapa-siapa jenis suka baju lepas luar, pakai baju korporat ataupun pakai baju batik. Hari-hari meklah. Kan? Kalau pakai t-shirt collar, baju masuk dalam. Okey, kalau dewan peperiksaan, kalau saya jaga dewan time tu, siapa yang tak baju tak in keluar. Okey, tak dibenarkan duduk exam. Selalunya dia pakailah, pakai kat luar masuk. Kita bukan kejam. Kita benarkan mereka tukar ataupun dia orang ta'in baju dan masuk dalam dewan peperiksaan. Okey. Ini adalah etika pemakaian lelaki. Macam tu, yang nombor 1 tu pakai tie dan sebagainya, smart, tak ada masalah. Boleh digalakkan. Okey. Next tu untuk pakai baju bengkel, untuk pelajar-pelajar yang ada bengkel. And then tu baju korporat, ada yang jenis ta'in, ada yang jenis lepas kat luar. Kalau dia ada macam, kalau awak perasan dekat baju lelaki dia ada macam terbuka tu kan, itu baju tu sesuai untuk lepas luar. Tapi kalau tak ada, dia sama tu, itu kena ta'in. Okay, itu cara tengok baju lah kan. Okay. Next adalah kemeja, ni t-shirt bercollar, mesti ta'in. Okay, t-shirt collar mesti ta'in, jangan lepas luar. Okay, next. Lelaki saja ni, perempuan tak okay. Larangan untuk semua, termasuk laki dan juga wanita. Okey, seluar terlalu ketat. Okey, laki jangan pakai seluar ketat. Ikut bentuk badan. So tak sesuai. Nampak pelik. Okey. Kemudian seluar jeans ketat, poket bertampal, gelang tangan, seluar poket bertampal adalah tidak dibenarkan sama sekali. So jangan pakai bangle dan sebagainya. Okey, duk bahasa hebat ke mana atau pakai bangle tak perlu. Jam cukup. Okey, pakai jam. Cik, saya pakai ni untuk kesihatan cik. Tak apa pakai lepas kuliah. Okey. Dalam Polimah tu suruh pakailah kesihatan apa semua tak payah. Okey. Lepas tu pakailah. Okey, tak ada masalah. Di waktu awak sendiri dekat bilik pakai untuk kesihatan. Memang kelas tak payah pakai. Okey. Next. Okey, rasasiah rupa diri pelajar perempuan. Okey. Baju perlu menutupi punggung. Okey, melabuh. Okey, jangan pakai baju singkat. Baju tidak sendat, tidak mempunyai gambar yang keterlaluan. Okey, ada gambar-gambar yang kelucahan melampau ataupun gambar-gambar yang sadis ataupun ganas adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, tadi lelaki perempuan pula no. Okey, t-shirt bercollar sahaja. Okey, jangan pakai t-shirt yang tak ada collar. Faham? Okey, seluar jeans. Seluar tidak boleh lusuh. Seluar tidak boleh koyak, bertampar dan tidak sendat. Takkan perempuan boleh pakai jeans? Tak boleh juga. Okey. Pemakaian kain atau skirt. Okey, perempuan boleh pakai skirt lah. Pelajar Muslim pun boleh pakai skirt tapi bukan pendek lah, skirt labuh lah. Jangan pakai skirt
dekat pohon tu. Kan pokok belah sana tu jalan kita tak nampak tiang, belaga tiang sedia. Masuk longkang belakang. Okey, Muslim or non-Muslim is not allowed to pakai skirt yang singkat. Okey, ini bukan Jepun, ini Malaysia. So skirt yang pendek adalah tidak dibenarkan sama sekali. Okey, mesti labuh. Okey. Kain yang ketat juga tidak dibenarkan. Sendat, setengah perempuan suka pakai macam saung nangka tu kan, so tak dibenarkan. Pakai yang longgar-longgar. Okey. Kain yang berbelah sehingga paras lutut tidak dibenarkan. So kain belah tak boleh. Okay. Belah kalau yang lipat tu tak apa. Kan sebab bila awak jalan pun dia tak nampak aurat awak. Okey, ni dak jalan halal haram halal haram halal. Halal haram halal haram. Selok je haram. Betul halal. Kan? So jangan buat macam tu lah. Okey, lipat bagi banyak sikit tak apa. Rasa kaki besar kan ataupun langkah kena berlari ke apa ke, lipat bagi banyak sikit. So langkah panjang sikit kan. Kalau lipat sikit kita so tomoh pula. Kan? So lipat tu bagi banyak sikit, senang nak langkah kan. Nak langkah longkang ke apa ke. Kan? Kok anjing ligang, kok nak lari senang. Ya. Okey, next. Kasut tak habis ke ni. Okey, kasut. Kasut mesti tutup macam laki tadi, kasut tutup tumit jangan terbuka. Wajib pakai stokin. Laki dan perempuan wajib pakai stokin. Kenapa kena pakai stokin? Okey, yang perempuan untuk aurat, yang laki itu dia nak protect kaki. Okey, kena pakai kasut. Kalau pakai kasut tak pakai stokin, rosak kaki nanti. Okey. So pakaian sukan dibenarkan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, kalau pakai pakaian sukan, baju tu mesti labuh. Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, seluar jangan ketat. Okey, muslim dengan non-muslim pun sama. Okey. Terus. Okey, ini adalah etika pakaian pelajar perempuan. Okey, nampak yang tu nampak ayu saja pakai baju purple tu kan. Okey, cantik, tudung yang labuh, tidak singkat dan sebagainya. Okey, tu yang pakai baju bengkel. Okey, pakai baju bengkel, tudung jangan lepas luang. Nanti buat kerja sangkut kalau mesin mechanical tu tudung sangkut dalam mesin masuk habis dalam situ. Bahaya. Okey, so mesti di dalam Okay, kalau macam apa ni JP tak apalah tak pakai mesin. Dia buat account dengan marketing kan, mechanical ni. Kan? Ataupun buat apa? Kimpalan. Terbakar habis tudung semua. Kan? So kira macam ni ya. Okay, next ada baju sukan, baju riadah lah. Okay, baju muslimah labuh dan juga tidak ketat. Okay. Okay, next. Okay, pakaian ni adalah dilarang. Terlalu ketat dan menjolok mata. Okey. Yang di sana akan berasa pelik bila anda memakai baju-baju ni. Mereka seronok. Okey, tapi tak bagus So jangan pakai baju macam ni Saya tahu body awak cantik, so tapi jangan tunjuklah. Pakai yang longgar-longgar. Okey. Okay, next. Merokok di kawasan kampus. Jangan jadi macam benda tu Ada yang merokok di sini? Ada, mana boleh tak ada tu tak? Okay, so untuk MSK ni jangan merokok lah. Okay, dekat asrama dan sebagainya. Okay, sukarelawan disiplin saya akan catat dan sebagainya. Ingat anda boleh di compound maksimum RM50 untuk sebatang rokok yang ada pada awak Boleh? Nak RM50 saman. Kita ada buku saman, banyak buku saman. Dan kita akan buat spot check dari semasa ke semasa, dari kelas ke kelas. Dan pada asrama pun kita akan buat spot check. Ingat sekolah ada spot check. Kat sini pun ada spot check. Termasuk spot check lalu lintas yang mana bawa kenderaan, tengok ada stiker ke tak ada stiker pun kita akan tahan. Okay. Compound maksimum RM50. Okay. Mengikut kesalahan-kesalahan nanti kita akan tetapkan apa berapa ringgit salah tak pakai stokin pun kena compound. Laki perempuan. So pastikan anda memakai stokin. Bukan susah pun, stokin tu RM1 je. Kan beli yang RM5-10 pun ada banyak dekat Yawata ke mana-mana kan. Okay, next. So jangan merokok Denda minimum 50. Minimum.
non-smoking, merokok di kawasan kampus. Okey, sebab semua bangunan kerajaan adalah kawasan larangan merokok. Jelas? Okey. Cik, kalau saya ketagih sangat nak rokok, ketak tangan-tangan, ketak kaki-kaki, semua kepala-kepala mau ketak. Keluar daripada Polimas. Okey, di luar pagar. Okey, boleh? Kalau cik kan nampak pun saya isap rokok dalam tandas, tak apa, tak nampak, dapat. Macam kata lah, tak tangkap tak salah tu tak? Kena tangkap salah. So jangan buat benda macam tu. Okay, sebab fellow ni pun mata tajam, hidung pun tajam juga, dia boleh bau. Sebab rokok ni dia boleh berbau. Kita tahu. Okay, next. Okay, tembok habis tu. Okay, so non-smoking di kawasan Polimas. Okay, dilarang sama sekali lelaki dan juga perempuan. Okay, ada smoking perempuan? Tak cik, mana ada perempuan smoking? Lain salam. Ada bercambah Betul tak? Nampak depan ayu je, pijak semut pun tak mati, belakang gajah banyak. Kan? Depan lembut je, pijak semut tak mati, 10 kali pijak pun tak mati semut tu. Kan? Belakang kita tengok gajah berjahanam. Dia punya kerja, no? Bukan lain ni kan? Betul tak? Dah, ada yang baik ni. Dia bagus. Okay, next. Kalau bagus tu baguslah, alhamdulillah. Okay, kesalahan trafik. Kita tengok kesalahan trafik. Okay, siapa-siapa boleh bawa kenderaan, tak ada masalah. You nak bawa Porsche kan, nak bawa Ferrari kan dan sebagainya, tak ada salah. Okay, boleh bawa. Okay, tapi mesti ada stiker. Dan ada lesen pemandu dan juga insurans kenderaan yang hidup. Okay, lesen kenderaan yang sah, jangan bukan lesen terbang. Kalau lesen terbang, beli. Tak pergi test pun dapat lesen lah. So jangan pakai lesen lagu tu. Dah boleh kat JPJ, dia saman, duduk dalam penjara ke apa kan, Allah Alam. Okay, so kesalahan trafik. Jenis kenderaan tak ada had. So jangan bawa apa ni yang tayar besar kepala tu, jangan. Yang kereta apa Bigfoot apa nama, yang 4-wheel drive yang besar, tayar bersama tinggi dengan orang tu, jangan bawa lah. Tak celus parking. Kan? Bawa kereta biasa-biasa dah. Saya tahu banyak orang kaya tau ni yang main dengan lepat semua dah. Kan? Ni mujuk kereta besar ramai nak main tu naik lepat tu. Kalau naik main dorang je ni naik Ferrari je, Lambo ke, okay, Rolls Royce ke kan. Main kelas tak apa, terpulang lah. Ada duit, ada rezeki lebih kan. Orang tua kaya apa semua pakai lah mana ada. No? Tak ada masalah. Tapi parking di tempat yang ditetapkan dan mesti ada lesen mandu dan insurans. Okay, jangan main parking suka hati dan masuk suka hati. Kita sama Okay, next. Okay, kesalahan trafik. Okay, kenderaan tidak didaftarkan dengan Polimas, kenderaan tidak memasang stiker, penggunaan stiker palsu, tidak memiliki lesen, tidak memakai topi keledar, tidak memakai tali pinggang keledar, menaiki atau membonceng kenderaan berlainan jantina. So lelaki perempuan tak boleh naik motor sekali. Okey. Kereta pun sebenarnya tak digalakkan. Okey. Kalau boleh kita tak benarkanlah lelaki dan perempuan dalam satu kereta. Walaupun cik kereta tak boleh. Kat Kelantan tu kalau awak naik berdua, lelaki perempuan, tak ada apa mahram, tak ada apa-apa dokumen katakan awak suami isteri, awak kena saman tau. Saya dulu belajar kat Kelantan, saya tahulah. Nasib baik tu ramai, tak apa. Kalau berdua saja siap, kena saman. Okay? Jelasnya, so laki perempuan tak boleh menaiki kenderaan berlainan jantina, tak boleh. Laki-laki perempuan. Okay, next. Okay, kesalahan trafik meminjamkan kenderaan kepada rakan yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah. So kalau kawan tak ada lesen, jangan bagi dia bawa motor atau kereta awak. Menyewakan kenderaan kepada pelajar yang lain. So jangan sewa, bagi pinjam tak apa. Okay, so jangan sewakan kenderaan anda. Okay, meletak kenderaan di kawasan larangan seperti parking motosikal dan kereta staf, petak kuning ataupun di kawasan asrama. Sebab apa? Di kawasan asrama pelajar tak boleh ke sana. Kenderaan dia takat ni je. Okay, boleh? Okay, kenderaan tak boleh melepasi kawasan asrama. Okay, kenderaan staf sahaja benar. Student tak boleh. Kereta ke motor ke, kecuali atas urusan-urusan
program dan sebagainya lah, nak bawa barang ke apa ke, dibenarkan. Okey, kalau awak sendiri tak boleh lah. Parking kat situ, heret lah barang-barang awak, rembiang lah kiri kanan. Kan? Siapa suruh pi simat BDI tu beli barang banyak-banyak sangat. So kena bawa kat rembiang jalan. Allah. Jalan di sana. No, tak ada masalah. Okay, next. Okay, perhatian pelajar semester 1 yang tinggal di asrama tidak dibenarkan membawa kenderaan kecuali pelajar yang tinggal di luar kawasan kampus sahaja. Kenderaan anda sama ada kereta atau motosikal mestilah didaftarkan secara sah. Okey, itu adalah untuk pelajar semester 1 yang tinggal di luar, tapi arahan terkini pelajar semester 1 semua berada dalam asrama untuk sepanjang semester ini. Okey, semester 2 nanti kita kira lain. Duduk kat luar ke, nak duduk asrama lagi ke, tapi yang mana jauh-jauh tu mesti suka duduk asrama kan. Senang datang kuliah, tak payah naik motor, tak payah bawa kenderaan, boleh jalan kaki je, bersihatkan tubuh badan. Okey, yang mana rumah dekat-dekat je ataupun sebelah poli je rumah, pergilah duduk di rumah, jalan kaki mai. Kan? Boleh. Ada yang duduk Taman Aman kan, dekat dengan poli kan. Duduklah. Halo stang, boleh jalan kaki mai. Jauh Halo stang, bawa kereta atau bawa motor noh. Okey, duduk Pala Batas pun kira jauh dah. Mau duduk Halo stang noh. Kalau duduk dekat-dekat poli ni, Taman Aman ke Taman Masuri ke, boleh jalan kaki je. Kan? Walaupun Taman Masuri kita cik jauh Taman Masuri. Kan? Biasalah tu. Perlu sihat. Kan? Jalan kaki pi lah. Okay, next. Ni jangan naik motor ramai-ramai lagu ni lah. Naik motor 2 orang saja. Okay, jangan naik motor ramai-ramai lagu ni. Jadi macam tu. Okay, next. Naik lagu ni kah? Okay, next. Okay, kawasan letak motosikal berbumbung. Okay, dekat depan sana. Tepi dewan tu ada berbumbungan untuk tak parking motor. Okay, next. Okey, kawasan letak motosikal berbumbung, motosikal disusun secara teratur. Okey, jangan tak ikut dan saja, bukan parking rumah awak. Ni parking poli. Rumah sendiri lantak pi nak parking lagu mana kan. Habis kuat ayah sekeh kepala ya. Tak ikut dan. Okey, next. Okey, hukuman tata tertib. Okey, seorang pelajar yang didapati bersalah atas satu kesalahan boleh dikenakan mana-mana satu hukuman yang berikut, seperti itu amaran. Kita bagi amaran sahaja. Kedua, denda tidak melebihi RM500. Pengantungan daripada menggunakan mana-mana kemudahan institusi bagi satu tempoh yang ditetapkan. Pengantungan dari mengikuti pengajian bagi satu tempoh yang ditetapkan. Dihalang dari menduduki sebahagian atau keseluruhan peperiksaan. Penyingkiran dari institusi oleh pihak berkuasa, tata tertib. Atau awak boleh dibuang pengajian. Okay. Boleh buang pengajian. Mai dah nak minta apply, dah nak apply poli ni payah. Kan, tak nak buang. Pasal apa? Pasal buat salah dalam poli. Okey. Contoh ada kes yang minum arak dalam poli kan, minum arak dalam asrama dan sebagainya. Arak semua ni tak dibenarkan. Minuman-minuman keras, ganja, dadah, ais dan sebagainya tidak dibenarkan dalam polimas. Okey. Luak pun tak benar kan, salah juga. Okey. Yang kata Cik Rizwan kata kat luak boleh kot, dalam asrama tak boleh tak? Luak dalam pun tak boleh. Makan datang tu tak bagus. Okey. Makan ais ke, isap ganja ke, isap dadah ke, tu benda yang tak berfaedah. Isap gam ke, beli gam kat luar tu RM5 tu, di hidu tu pula, duk steam sorang-sorang. So jangan rosak otak. Boleh lah. Ada lagi perempuan isap gam? Tak ada? Kalau saya jumpa tu ada lah, ada juga. Bukan lelaki saja, perempuan pun sama lah. Dia atas orang. Betul tak? Semua orang tak sama. Dia seronok nak isap gam, nak kata aku lah. Kan? Dia nak rosak diri sendiri dah. Okay, next. Okay, aku janji adalah satu ikrar dan perjanjian secara bertulis mengenai janji pelajar untuk mematuhi segala peraturan semasa menjadi seorang pelajar. Pelajar boleh diambil tindakan sekiranya melanggar mana-mana peraturan yang telah dinyatakan secara bertulis. Ini termasuklah boleh diberhentikan dari pengajian sekiranya didapati bersalah setelah dibicarakan. Okay, ingatlah, ada banyak komplikasi ataupun akibat disebabkan bila awak melanggar tata tertib. Okay, kesalahan tata tertib. Okay, ada banyak kesalahannya. Nanti dekat dalam buku peraturan tu dia dah nyatakan
apa yang awak boleh buat, apa yang awak tak boleh buat. Macam saya kata tadi senang. Benda yang orang suruh, buat. Orang jangan suruh, jangan buat. Yang mana orang larang, jauh. Kan? Hak ni dak jadi macam budak kecil. Hak mana kita jangan kata jangan main tepi jalan, dia main juga. Betul tak? Orang kata jangan, hak tu nak buat. Ada siapa-siapa pegang fire extinguisher tak dekat asrama? Kok jalan tu pegang juga. Cik Zuan kata jangan pegang juga. Ada tak? Bukan boleh kita larang saja. Cik Zuan kata jangan main, kita pegang je lah. Daripada pegang tu ambil kain lap bagi kilat tak apa. Dengan cabut pin, pergi tekan main, mendapat satu-satu semua. Kalau satu aras tu, kalau kata contohnya aras 3 main fire extinguisher, satu aras tu kena dengan saya. Ada 2 tahun lepas kot main benda tu, mendapat. Memang mendapat. 2 sem lepas, 2 semester lepas main fire extinguisher, mendapat. Muka biru, peluh cerau-cerau kena dengan saya. Tahuan benda tu hak kerajaan. Okey. Bukan boleh main. Dan kalau tiba-tibanya berlakunya kebakaran ataupun awak tengah duk masak Maggi tiba-tiba meletup tu lah lapang nak masak Maggi kan, masak ayam betul meletup bakar, fire extinguisher kalau awak main pula mari. Nak pada api ke dah. Betul tak? So kita ni dah dewasa. Okey, kita ada akal yang waras dan juga sangat matang. Awak umur 18, ada umur 17. Tak cukup tahun lagi, tak cukup bulan lagi cik. 17, tak kira 18, tak kira tahun 18, kira pandai dah lah. Betul tak? Nikah boleh lah. Tak ada lagi? Boleh lah kot kahwin. 18 boleh nikah dah kan. So maksudnya kita cerita, kita kata tu dah matang lah, boleh fikir mana baik buruk. Kita tahu lah kalau kena ada bara api tu kita nak pergi pegang tak? Ada tak orang kata ni bara api hang pegang, pergi genggam tengok. Mesti tak buat lah kan. Kita tahu membezakan benda tu panas ataupun tidak, baik ataupun tidak. Betul tak? So pastikan kita sebagai seorang mahasiswa ataupun pelajar politeknik, orang yang insan-insan yang terpilih, bukan semua dapat masuk politeknik ya. Ada yang tak dapat. Dia kata lah senang je masuk poli tu. Dia cambah tak boleh masuk poli. So awak ni kira antara orang-orang yang terpilih lah untuk masuk politeknik ya. Tak kira lah politeknik mana pun. Polimas ke, PTSS ke, PTSB ke, PUO ke, PIS ke, PMS ke, Politeknik Muazzam Shah ke, Politeknik Kulim, Sultan Abdul Halim, Sultan Abahiyah dan sebagainya, itu tetap masuk politeknik. So insan-insan terpilih saja yang boleh masuk politeknik, di mana syarat-syarat SPM-nya lepas. Okey. Ada 2-3 orang tu mai kata, "Cik, saya nak masuk juga politeknik." Masuk juga kata, "Mai tengok result Allah." Tak lepas ni kata, "Cik, tolong ejah." Tak ejah ke mana tak boleh. Syarat dia SPM mesti sekian. Mai lah kuku pintu belakang pun, kalau syarat tu tak lepas tak boleh tolong. Okay. So awak ni ke syarat-syarat semua lepas. Kau ada main pakai kabel besar ni ke? Ada? Saya tak isi borang apa cik. Mereka tiba-tiba main offer letter. Dia kabel saya besar ni. Kan? Ada? Semua isi borang kan? Dengan rela hatinya. Cuma mungkin tak dapat politeknik yang awak nak kan? Okay, awak kata Polimas pula. Dia rumah sebelah poli je. Cemuh duduk Polimas. Hari-hari duduk lalu. PCMAT yang nampak Polimas. PCMAT nampak Polimas. Nak rasa pergi poli lain lah, jauh sikit. Ada? Tak apa. Yang mana dapat Polimas, sebenarnya tak mau masuk Polimas, nak pergi jauh-jauh sikit, jauh pada mak. Boleh berdikari kan. So tak apa, belajar di sini dulu. Nanti masuk, habis diploma, sambung ijazah, minta jauh-jauh. Pergi US ke, Australia ke, jauh terus kan. Kadang-kadang kita pergi Negeri Sembilan ke apa jangan. Kan? Pergi terus US ke, apa London ke mana ke, kan. Tapi mengaji lagi pandai, pointer for flat lah. Nak minta pergi overseas kan, buat A-level siap. Kalau ambil MUET tu belajar universiti kat Malaysia ya, ambil A-level. Okay? Boleh ngaji kat overseas. Mana accounting kan, saya nak buat ACCA dekat London, nak pergi London, tak ada masalah. Okay, next. Ni ada ikrar. Okay.
Okey, sepatutnya ada ikrar pelajar sebelum kita menandatangani ikrar aku janji tu kan. Borang yang aku janji tu saya kena chop, kena sign. Pen tak bawa, chop tak bawa. Tak apa. Okey, so kita buat melalui drop lah. Drop sebab apa kita tak perlu beratur ramai-ramai. Boleh terkawal lah. Tak apa, ada persyaratan yang nak chop. Okey. So, berkaitan dengan tata tertib dan juga disiplin di Polimas, ada soalan tak? Cik, saya nak bawa durian masuk asrama. Teruskan. Setengah-setengah ke tempat kata durian tak boleh bawa kan. Seboleh bawa durian kat Polimas, tak ada masalah. Okay. Dekat ofis saya tu berbau satu ofis kalau musim durian. Walaupun aircon dia bawa durian dalam ofis. Janaya dia orang yang tak boleh bawa durian tu. Yang mana boleh durian suka tu tak apalah. So secara ringkasannya saya nak bagi tahu kat anda semua, duduk kat Polimas ni senang saja. Belajar saja sungguh-sungguh, ikut peraturan, jangan duk berasa nak tunjuk macam sekolah menengah tu kan, kita tunjuk macam kononnya kita macho, kita hebat dan sebagainya, so tak perlu. Okey. Dekat sini you tak perlu tunjuk you hebat. Tunjuk hebat you dekat result. Okey, you dapat 4 flat semua straight A's. Wow, hebat. Kan? Tunjuk main rambut lagu ni rambut K-pop dan sebagainya. Duk tunjuk gedebe, kalau orang Kelantan kata gedebe. Duk tunjuk something dan sebagainya, simpan semua tu. Okey. Kita ikut resmi padi ya. Semakin berisi semakin tunduk Makin hebat orang tu, dia tak mendabik dada tunjuk hebat, tidak. Dia tunduk, relax, cool, nampak lebih misteri. Dan perempuan suka lelaki yang misteri. Sama lah kan, lelaki pun dia suka perempuan yang tak lalu gedik. Betul tak? Ke perempuan lelaki suka perempuan gedik? Cik, saya suka hak gedik-gedik tu. Saya hak sengat-sengat mesti tak suka. Ada? Jarang berlaku lah, yang kecuali yang memang untuk buat benda-benda yang tak elok, dia suka lah tu. Kalau nak cari bini, dia tak cari hak gedik-gedik. Confirm. Betul tak? So, yang perempuan pun janganlah gedik. Jangan terasa kalau awak gedik Saya cerita saja. Okay, so kita ni sebagai bukan kita lah, awak lah. Awak sebagai seorang perempuan atau seorang wanita kena jagalah tata tertib awak, perlakuan awak. Okay, lagi jangan duk bertepuk petambak nak melawak dengan kawan kan. Hak lelaki suka duk tepuk-tepuk, oh syok. So jangan buat benda macam tu lah. Kita bergaul, berkawan ada adab, ada dia punya batas-batas je. Okey, jangan duk buat ikut dan laki pun sama lah. Okey. Laki dan perempuan dia ada batas dia. Laki dengan laki lantak pi. Tapi jangan terlampauan sampai LGBT pula kan, gay dan sebagainya. So tak dibenarkan. Samalah perempuan lesbian ke apa semua tak dibenarkan lah. Okey, Nabi tak mahu umat oi. Faham? Kat luar ada orang, ada kan? Dekat luar pun samalah. Okey. Jangan duk buat tak tahu kan, saya tak nampak dekat ni. Kat belakang tu duk hore-hore kat luar. Saya tak nampak awak, tapi kat info ni ada live ni, saya nampak awak kat luar. Okey, yang kat luar tu pun jangan kecil hati, saya tak nampak awak tapi saya nampak dekat info. Okey. Ingat, jaga pelakuan dekat Polimas, mudah saja. Hidup ni saya selalu cakap kat anak saya, hidup ni mudah saja. Kalau dengar arahan, buat benda yang orang suruh. Senang je hidup ni. Betul? Duk buat hak orang larang tu, sakit lah. Orang suruh buat kerja sekolah, buat lah. Orang suruh buat latihan, buat lah. Okay. Saya tak tahulah pensyarah lain. Kalau saya tak buat latihan dalam kelas, dapat. Saya tak buat orang, saya baik. Kalau sini awak, kalau macam yang jabatan perdagangan, kalau jumpa, kalau kenal sini awak kata kena Cik Rizwan, best. Walaupun pegawai disiplin, best. Sebab saya tak garang, saya baik. Sebab semua baik.
Cuba awak buat ketahuan dengan saya yang dapat. Macam Tuan Rahman kata, jangan pakai uniform. Saya kalau pakai uniform nampak dia lain sikit lah. Tanya adik dekat sini, dia anak PA saya penasihat akademik dia pun askar juga. Perwatakan saya pakai baju awam dengan baju askar tak sama. Bila tukar baju askar dia lain. Okey, dia ganas sikit je. Kalau pakai baju biasa jadi pensyarah ni, baik ya Cik Rizwan, semua orang suka. Tapi saya kalau dalam kelas tu kata-kata ada 10 orang atau 15 orang ataupun 30 orang, seorang je tak buat kerja yang saya bagi. Saya tak ada, okey bangun semua sekali, jom kita pergi kantin. Okey, beratur ramai-ramai, okey tak tangan macam ni, okey nyanyi lagi Politeknik Malaysia. Depan orang ramai-ramai. Kenapa satu kelas dia seorang je tak buat? Dah awak tak ingatkan dia, so tak ada kerjasama. Kerana dalam askar ni kerjasama penting. Dalam satu kelas kena ada kerjasama, betul? So ramai-ramai pergi nyanyi lagu dekat depan kantin. So kawan-kawan lalu lalang tengok, wow. Saya pernah buat Dan lepas tu siapa pun tak pernah miss saya punya kerja rumah. Sebab malu kena nyanyi. Saya tak suruh mereka melompat ke berlari ke hukuman, tak ada. Saya suruh nyanyi je. Nak? Tak apa, saya tak boleh kata nasib baik aku bukan JP. Aku mechanical, elektrik, awam kan. Hak JP tapi dah kena kelas dengan Cik Rizwan Jahanam. Boleh account ke apa marketing ke, dua-dua saya ajak So tak terlepas Kut nasib okay, nasib. Okay, okay, saya rasa itu takat itu saja sebab kita akan ada tanda tangan untuk dokumen aku janji yang mana awak semua ada dokumen tu kan. Okay, dokumen tu tak bawa. Bawa apa? Simpan di mana? Sukarelawan ada yang foto state tak? Orang aku janji. Mereka semua tinggal kat rumah atau dekat asrama. Mereka nak bagi siapa pakai, tak tahu lah menentang tu. Hampir kesemuanya tak bawa. Siswa. Yang tak bawa angkat tinggi-tinggi. Ni, Tuan belah ni, majoriti semua. Dia pun simpan dekat sana, mungkin nak bukis lemak kot. Kat surau. Oh, hampa dari surau. Oh. Dia bersubuh tadi turun mai sini, tak bawa apa lah. Selerak. Kalau dia pun nampak hari ni juga aku janji kita ambil drop ni. Drop merah. Saya tak bawa pen. Cop tu. Tak bawa. Kat office ni. Dah laci. Jadi di kat office ni apa? DP3 tu nampak saya punya meja. Dalam laci tu ambil cop saya. Ada borang aku janji. Perempuan semua ambil, semua yang tak ada. Berapa orang tak ada? Ramainya. Apa bawa apa? Bawa telekong saja. Bawa telekong saja no. Tak apa lagi apa ni sukarelawan tu dia akan edarkan borang aku janji, so kita akan bergerak dah ikut line untuk tanda tangan. Okey, semua yang tak dapat borang aku janji tu berdiri. Bukan berdiri terkursi, bangun. Stand up. Sebab kita nak tengok siapa yang dapat duduk, siapa dapat duduk. Okey, yang dah ada borang tu tolong isi bagi lengkap segala butiran-butiran yang ada dekat situ. Okey, yang mana dapat duduk. Okey, yang mana dah dapat duduk. Yang tak dapat berdiri sebab kita nak tengok siapa yang belum dapat, siapa yang dah dapat. Okey, yang mana dapat tu isi terus borang. Cik, pen pun tak bawa. Cik, oi kami daripada surau tak bawa pen.
Ingat kalau lepas kongsi pen tu kena pakai sanitizer tau. Takut tu. Hampa main sekali dia bukan pegang mata pun. Bilik asing, dia bilik sama tak apa. Ingatnya kita jaga kita, jangan walaupun benda tu remeh je pinjam pen, tapi ingat kita kena sanitize tangan kita sebelum kita buat apa pun. Okay. Cik, saya tak bawa sanitizer. Pergi. Dapat seorang satu sanitizer tinggal kat bilik. Sebab kami daripada surau. Okey, sebelum saya sign awak punya borang aku janji tu, awak kena baca ikrar dulu. Okey, nanti kita akan panggil yang mana paling handsome dekat sini untuk mengetuai bacaan ikrar. Okey. Kalau saya pilih memang tak jumpa lah kan. Hello, Dek. Ya. Aku tengok ada nama saya tu. Okey, awak isi yang baru dapat tu, isi, lepas tu tanda tangan awak. Jangan pergi kat meja yang ada pegawai disiplin tu baru nak tanda tangan awak. Kita tak mau ambil masa sebab kita nak habis ni awak dah sign, awak akan pergi ambil makanan di asrama ikut garis baris-baris yang telah diarahkan. Kita tak mau awak duk terhegeh-hegeh nak cari pen, nak sign, tak mau. Sign sekarang. Okey? Nampaknya semua letih je. Balik lagi wajib mandi ya. Lepas makan terus mandi. Atau makan dulu lepas tu terus mandi. Okey? Sebab kita tak mau awak lesu je dalam MSK ni. Okey ya, mana yang dah chop? Kata cik, saya dah chop dah aku janji tu. Aku janji tu hanya valid untuk pensyarah politeknik sahaja. Pensyarah Polimas sahaja. Yang mana chop tak apa, teruskan. Kita akan cancel chop tu dan chop yang baru. Okey? Ada yang chop dah. Chop penghulu kan mana tak tahulah. Okey, tak apa, kami cancel, kita chop. Chop tu